Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dikasihi semua, pada hari ini kita bersama dalam solat tazkirah anjuran MPKB Bandaraya Islam untuk sama-sama kita memahami satu topik, satu tajuk yang diberikan, iaitu hikmah Ramadan di sebalik wabak COVID-19 ini. Untuk membicarakan perkara ini, saya ingin mulakan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sadaqallahul azim. Allah Taala memberitahu kepada kita. Allah Taala merakamkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan apa yang disebut wa ma asabakum min musibatin, dan apa yang menimpa kamu dari sesuatu bencana ataupun musibah yang berlaku kepada kamu. Min musibatin ini iaitu fabima kasabat aydikum, ia merupakan satu disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Dan Allah Ta'ala sebut wa ya'fu an kathir, dan dalam pada itu Allah memaafkan banyak daripada kesalahan itu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala semua, Allah Taala mengingatkan kepada kita perkara ini supaya diberi satu perhatian yang khusus sempena yang kita berada hari ini dalam situasi seluruh umat manusia diserang dengan wabak COVID-19 ini. Untuk memahami perkara ini dengan lebih lanjut, kita perhatikan satu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberitahu kepada sahabat-sahabat dia, mahukah kalian aku bagi tahu ayat yang sangat utama di dalam Al-Quran sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan kepada kami. Lalu Nabi SAW membaca sepotong ayat Al-Quran. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Lalu apa yang diceritakan oleh Sayyidina Ali ini, Nabi telah membaca sepotong ayat Al-Quran yang bermaksud yang kita terjemah sebentar tadi. Lalu Nabi kata, wahai Ali, aku ingin menjelaskan ayat ini kepadamu. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu satu musibah apa sekalipun yang menimpa kamu, baik berbentuk penyakit ataupun berbentuk siksaan ataupun berbentuk bencana di dunia ini, disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan manusia. Tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita melihat bahawa apa jua yang berlaku di atas muka bumi ini, musibah yang berlaku di atas muka bumi ini, ada hubung kait dengan kelakuan manusia, tangan-tangan manusia ini. Dan oleh itu Allah Ta'ala telah memperingatkan kepada kita supaya manusia dapat menjaga dan supaya ia tidak menjadi satu kerosakan di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala semua, apa yang kita nak kaitkan dengan Ramadan, Ramadan hari ini, yang kita lihat kita sudah memasuki fasa yang terakhir. Hari ini pejan celak kita sudah melalui 27 Ramadan. Hari ini sudah 27 Ramadan.
semalamnya malam yang ke-27. Dan kita lihat bagaimana COVID-19 ini ataupun disebut sebagai coronavirus ini, ya, satu ketika telah digemparkan seluruh dunia, yang kita tahu bahawa coronavirus ini, wabak ini mula dikesan di pertengahan Disember pada tahun 2019, iaitu di Bandaraya Wuhan. Dan kita lihat bahawa sehingga ke 18 April, lebih daripada 2.3 juta manusia yang dijangkiti dengan COVID-19 ini. Ya, sekurang-kurangnya yang melibatkan berapa? 180 buah negara. Ini merupakan satu musibah, satu bala yang menimpa umat manusia hari ini. Dan di sinilah kita melihat bahawa Allah Ta'ala menguji umat manusia, khususnya orang beriman, khususnya orang Islam, sebagai seorang Muslim, bagaimana kita menghadapi dengan pandemik ini ataupun situasi yang runcing ini. Dan kita melihat bahawa kejadian-kejadian sebegini, ada yang menyatakan bahawa punca berlaku, ya, ataupun sumber wabak ini ataupun virus ini, ada yang menyatakan bahawa mungkin dia berpunca daripada kelawar. Ada yang menyatakan mungkin daripada binatang yang spesiesnya disebut sebagai tenggiling dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sendiri di Wuhan, ya, kita lihat layari laman web, Facebook dan sebagainya, di sana bagaimana pasar-pasar awam mereka, ya, menjual binatang-binatang, ya, yang kalau bagi kita orang Islam ini adalah dilarang sama sekali. Ya, makan kelawar haram, tenggiling tak boleh, dah babi, macam-macam binatang. Tapi apa yang kita nak sebut bahawa semua penyakit ini, musibah yang berlaku ini adalah dengan izin Allah. Ya, tuan-tuan muslimin sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan Allah Taala uji umat manusia. Allah Taala uji umat manusia, dan hari ini kita sedang diuji. Ya, yang kita sebut sebentar tadi, punca penyakit ada yang menyatakan berpunca daripada binatang. Dan yang menariknya tuan-tuan, ada juga teori yang menyatakan bahawa punca penyakit coronavirus ini ataupun COVID-19 ini merupakan virus yang dicipta khusus di magma di Wuhan, China ini oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, dan perkara ini disebarkan di seluruh dunia. Ya? Ada teori yang menyatakan demikian. Pasal mereka berhujah, kalaulah virus tadi, wabak tadi berbentuk semula jadi, ia akan tidak hidup di negara yang suhu ataupun cuaca yang berbeza. Ya? Virus ini lahir di suhu kepanasan berapa darjah. Dia tak akan boleh hidup di negara yang sejuk, sebagai contoh. Jadi ada juga teori yang menyatakan bahawa penyakit ini, wabak ini ataupun virus ini adalah ciptaan manusia untuk memerangi atau persaingan peperangan moden dunia hari ini. Wallahu a'lam. Ya, kita tak mahu menyebut bahawa ini adalah satu teori yang betul dan sebagainya, tapi ada yang menyatakan demikian. Walaupun demikian tuan-tuan, apa yang kita nak lihat bahawa, ya, kaitan Ramadan yang kita lalui hari ini dengan suasana dunia, khususnya kita di Malaysia ini terjebak sama dengan situasi pandemik ini. Bagaimanakah kerajaan kita, ya, kerajaan kita menangani ataupun langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan. Dan alhamdulillah kita sebagai rakyat Malaysia, kita berpuas hati, ya, dengan tindakan kerajaan melakukan pencegahan fasa yang kedua, iaitu pembendungan, kawalan, dan akhirnya terlaksananya PKP ini ataupun disebut perintah kawalan pergerakan. Dan tuan-tuan, ya, kita lihat hari ini dalam suasana umat Islam, ya, berpuasa, beribadah di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan kita sudah memasuki fasa terakhir di bulan Ramadan. Apa yang kita nak pelajari daripada pelaksanaan oleh kerajaan kita, iaitu perintah kawalan pergerakan ini, maka di sana kita melihat bahawa ketegasan kerajaan
untuk menangani, untuk mengatasi permasalahan yang kita sebut sebagai panik ini. Ya, ada segelintir daripada rakyat kita, segelintir daripada masyarakat ataupun netizen yang berada di luar sana, mereka cuba mewujudkan satu suasana yang tidak stabil, satu suasana yang tidak ketentuan dengan penyebaran-penyebaran berita-berita yang tidak benar. Mereka suka viral maklumat-maklumat yang tidak sahih ataupun fakta-fakta yang belum ditentukan keabsahannya, lalu disebarkan, di-viral dengan secara meluas, dan ada yang gatal tangan tekan like dan share tanpa kita menyelidiki secara betul atau tidak fakta tersebut. Dan akhirnya kita lihat pada suatu ketika sebelum daripada ini berlaku suasana yang masyarakat agak panik dengan maklumat berita yang tidak betul ini. Akhirnya kita lihat kecanaan kerajaan Malaysia ini, akhirnya mereka yang menyebarkan berita tidak benar ini boleh didakwa ataupun boleh disiasat di bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan, dan juga di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini kita puji tindakan kerajaan kita untuk tidak menjerumuskan rakyat dalam kancah yang lebih teruk dengan maklumat yang tidak sahih, maklumat yang tidak betul ataupun berita palsu ini daripada terus tersebar di kalangan khalayak masyarakat kita. Dan kita lihat di segi statistik sehingga 24 April rekod yang kita dapat, alhamdulillah kita lihat bahawa ketangkasan kerajaan kita menyekat berita tidak benar ini, iaitu sebanyak 24 kes berita palsu COVID-19 ini telah didakwa di mahkamah. Ini tuan-tuan, hasrat kerajaan untuk tidak mewujudkan satu suasana panik, lalu kerajaan mengambil tindakan segera dan tegas. Sebanyak 24 kes telah dibicarakan di mahkamah, dan kertas siasatan telah dibuka sebanyak 238. Maknanya apa tuan-tuan? Ini adalah hasrat kerajaan ingin melihat bahawa rakyat ataupun netizen ini tidak sewenang-wenangnya menyebarkan berita-berita yang belum tentu kesahihannya. Kembali kita untuk Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini sebagaimana Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kita punya falsafah puasa, matlamat akhirnya puasa ini Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa kepada Allah. Kerajaan melaksanakan beberapa akta tadi ingin melihat bahawa suasana negara, masyarakat yang berada di luar sana, mereka tidak terpengaruh dengan maklumat-maklumat, berita-berita yang tidak benar hasil daripada tangan yang tidak bertanggungjawab ini. Jadi macam mana puasa? Allah Ta'ala ingin melihat bahawa manusia yang menjalani ibadat puasa ini akhirnya mereka mencapai tahap la'allakum tattaqun, bertakwa. Macam mana nak dapat takwa kepada Allah? Yang inilah tuan-tuan, untuk sebar berita-berita tidak benar, cerita-cerita palsu ini jangan sekali tuan-tuan. Kerana apa dia? Ia bukan daripada, lebih-lebih lagi kita orang Islam ini, dia bukan sebahagian daripada amalan ataupun perbuatan yang boleh mencapai kita kepada ketakwaan kepada Allah. Jadi untuk memahami perkara ini, Amuti ingat dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa Abu Hurairah bagi tahu apa yang hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah ini menceritakan kepada kita perihal yang berkaitan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu man lam yada' qawla zur,
barang siapa yang tidak mahu meninggalkan perkataan dusta atau perbuatannya, falaysa lillah wal amala bihi falaysa lillahi hajatun, maka Allah Ta'ala tidak akan mempedulikan amalan dan perbuatan dia. Jadi tuan-tuan, dalam ibadat puasa ini, kata-kata yang keji, kata-kata yang dusta, qaulu zur tadi adalah benda yang dicegah dalam agama kita. Maknanya bagi umat Islam yang berpuasa ingin mencapai ketakwaan kepada Allah, jangan sekali-kali kita berbicara, bercakap, bertutur sama ada dengan mulut ataupun dengan tangan kita perkara-perkara yang keji. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, sekiranya kita terjerumus, kita terpalit dengan penyebaran maklumat-maklumat ataupun bentuk-bentuk perkara yang boleh membawa fitnah. Kalaulah kata-kata yang dusta, kata-kata keji itu dilarang, lebih-lebih lagi tuan-tuan perkara yang berkaitan dengan fitnah. Fitnah ini tuan-tuan adalah benda besar, benda merupakan dosa besar yang kita diminta untuk menjauhinya. Kita lihat ramai, kita tengok hari ini dalam media masa hari ini, dalam Facebook, Twitter dan sebagainya, ramai di kalangan masyarakat kita yang suka sangat menimbulkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya salah faham, fitnah dan sebagainya. Saya mengambil kesempatan ini sempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kalaulah kerajaan mengenakan satu tindakan tegas kepada rakyat ataupun masyarakat ataupun netizen yang menyebar ataupun mewairalkan tentang perihal-perihal berita palsu dan sebagainya, lebih-lebih lagi Allah amat-amat melarang hamba dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi tuan-tuan, fitnah ini bukan benda yang kecil, fitnah ini adalah satu benda yang besar, benda yang besar dan dilarang oleh agama dan tidak dibenarkan oleh agama. Dan kita lihat satu kisah, satu cerita yang ingin saya kongsikan dengan sidang pendengar pada hari ini. Satu kisah seorang yang suka menimbulkan fitnah, suka melontarkan tuduhan dan sebagainya kepada seorang ulama pada ketika dahulu. Sampai suatu ketika dia rasa satu keinsafan yang dia nak perbaiki ataupun islah diri dia balik. Maka timbullah perasaan sedikit kekuatan pada dirinya ingin bertaubat kepada Allah, lalu dia buat keputusan untuk berjumpa dengan seorang ulama yang dia sentiasa timbulkan fitnah. Lalu dia datang daripada rumah dia, keluar daripada rumah dia, pergi jumpa ulama tersebut, berjumpa syekh tersebut ataupun habib tersebut, lalu dia menceritakan tentang perihal diri dia ingin mendapatkan kemaafan ataupun pengampunan daripada orang yang dia fitnah. Apa respon seorang habib tadi terhadap lelaki yang ingin mohon maaf? Dia kata, aku boleh maafkan fitnah kamu kepada aku, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Apa yang dia bagi tahu? Dia bagi tahu, kamu pulang nanti, iaitu kamu datang kepadaku besok hari di masjid ini, kamu bawa bersama dengan rotan yang disaluti bulu ayam tu, tuan-tuan. Kalau kita kenal, rotan, kalau kita sekolah rendah dulu adalah, rotan ada bulu ayam. Jadi mula kamu turun daripada rumah sehinggalah kamu datang ke masjid aku ini, aku minta supaya dalam perjalanan ini kamu tanggalkan, kamu cabut balik bulu-bulu ayam yang ada pada rotan tadi. Lalu lelaki tadi rasa pelik, rasa hairan. Kenapa pula sampaikan nak mari minta maaf, aku kena balik dulu, dan mari ni bawa satu rotan yang disaluti bulu ayam ni dah kena cabut. Lalu tanpa bicara panjang, kerana semangat dia untuk dapatkan kemaafan daripada habib tersebut, lalu dia buat apa saja yang disuruh. Apabila tiba saja ke masjid tersebut, jumpa dengan ulama yang dia fitnah tadi, lalu dia bagi tahu, wahai habib, aku telah lakukan apa yang kamu pinta, iaitu aku telah menanggalkan bulu-bulu ayam sepanjang perjalanan sehinggalah aku tiba di sini.
Tuan-tuan, apa respon seorang Habib tadi? Habib tadi bagi tahu, wahai pemuda, wahai lelaki, aku minta kepada kamu sekali lagi, kamu pulang ke rumah. Ya, kamu pulang ke rumah. Ya, kamu pulang ke rumah, dan aku minta apabila kamu dalam perjalanan pulang, kamu pungut, kamu kutip balik bulu-bulu ayam yang kamu tanggalkan sepanjang perjalanan. Lagi lelaki ini makin hairan, makin pelik. Tadi suruh buang, ni suruh kutip pula. Lalu tanpa bicara panjang, kerana ingin dapat kemaafan daripada Habib tersebut, lalu dia buat saja. Sampailah dia di rumah, dan alhamdulillah keesokan harinya dia pergi balik jumpa Habib tadi. Wahai Habib, aku datang kepada kamu, aku selesai, aku sudah buat semua perkara yang kamu dah minta kepada aku. Aku datang kepada kamu ini ingin mendapatkan keampunan, kemaafan daripada kau. Apa respon Habib tadi, tuan-tuan? Habib tadi bagi tahu kepada lelaki, mana yang aku suruh pungut bulu-bulu ayam. Lalu lelaki tadi bagi kepada Habib tadi hanya beberapa helai bulu ayam sahaja. Dia kata, wahai Habib, aku minta maaf, aku tidak dapat pungut kesemuanya bulu-bulu yang aku tanggalkan semasa perjalanan aku datang ke sini. Lalu Habib bagi tahu, wahai lelaki, wahai fulan, ketahuilah oleh kamu, fitnah yang kamu lemparkan, fitnah yang kamu viralkan, fitnah yang kamu sharekan, fitnah yang kamu timbulkan itu bagaikan bulu-bulu ayam yang kamu tanggalkan di tengah perjalanan kamu datang. Dan bulu ayam tadi, dia akan berterbangan mengikut angin yang bertiup. Dan begitulah fitnah yang kamu telah lemparkan kepada aku sudah meresap, sudah didengari di seluruh telinga-telinga masyarakat kota ini. Lagu macam mana kamu nak tarik balik fitnah tadi, kamu tak akan mampu, kecuali hanya beberapa kerat sahaja yang kamu boleh selesaikan. Jadi tuan-tuan, itulah nak bagi tahu kepada kita bahayanya fitnah hari ini, bahayanya dosa jariah fitnah ini, yang boleh menyebabkan satu suasana yang panik, satu persepsi yang buruk, yang boleh menyebabkan jatuh maruah seseorang disebabkan angkara lidah kita yang tidak bertulang ini ataupun jari jemari kita yang tidak ada kawalan ini. Jadi tuan-tuan, kita ambil semangat Ramadan Al-Mubarak, ya? Kita ambil semangat Ramadan Al-Mubarak ini supaya tidak kita terjerumus daripada kita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam satu hadis, rubba saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Ramai orang yang berpuasa, alangkah ramaikan orang yang berpuasa tetapi dia tidak ada apa-apa dah hasil pahala daripada puasanya illa al-ju', kecuali lapar. Dan ramai orang warab qaim, ramai orang yang bangun malam, mendirikan malam, tapi tidak ada apa-apa daripada bangun malam kecuali letih sahaja. Jadi sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang ada hari ini dan semangat Ramadan Al-Mubarak yang kita lalui hari ini dalam suasana umat manusia menghadapi satu wabak, satu penyakit yang disebut sebagai coronavirus ataupun COVID-19 ini, janganlah sekali-kali kita membiarkan lidah kita membiarkan jari jemari kita untuk terus subur menyebar fitnah ataupun berita yang tidak benar ini. Kenapa tuan-tuan? Pasal ia boleh membawa padah kepada kita. Dan hari ini kita lihat banyak isu-isu yang timbul yang khususnya berkaitan persepsi masyarakat ataupun netizen yang berada di luar sana. Baru-baru ni timbul isu kerajaan tak cakna, tak agih kebajikan kepada rakyat, kerajaan lepas macam-macam kita dengar komen-komen netizen ini tuduh kerajaan itu dan ini. Tuan-tuan, kita kena ingat sebaran percakapan kita, posting kita, ada ayat-ayat kita yang kita komen dalam FB ataupun dalam Twitter, Instagram dan sebagainya, kita yang bertanggungjawab. Kita bimbang apabila mati nanti akhirat tanya apa yang kita buat,
Masa tu tak ada apa dah tuan-tuan. Jadi kita ambil ruh Ramadan, semangat Ramadan yang ada hari ini, supaya kita jadi rakyat, masyarakat, netizen yang berdisiplin. Sebelum kita melontarkan sesuatu tuduhan, sebelum kita melontarkan satu-satu pandangan, kita tabayun, kita selidiki dulu adakah perkara ini betul ataupun tidak. Jadi kita kata kerajaan abai kebajikan rakyat, orang miskin hidup terus miskin, orang rumah tak ada, kerajaan tak sedia rumah dan sebagainya. Last kita tengok apa yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar sebut, bahawa sehingga ke hari ini kerajaan Kelantan sudah menyediakan 865 unit buah rumah duafa kepada orang-orang miskin. Jadi tuan-tuan, kita bukan main lagi condemn kerajaan, hina kerajaan, kata itu dan ini. Dan alhamdulillah bukan setakat kerajaan buat rumah tuan-tuan, kerajaan baiki rumah rakyat yang miskin ini, sebanyak 5,113 unit rumah yang dibaiki ataupun disebut sebagai baiki ataupun membekalkan bahan-bahan mentah serta upah untuk rakyat yang layak. Jadi tuan-tuan, kita habis ayat dah kita kutuk kerajaan. Akhirnya fakta yang datang kepada kita, sebenarnya kerajaan kita adalah melaksanakan agenda kebajikan rakyat. Dan begitu juga isu-isu yang kita cuba viral balik, benda-benda yang lama, benda-benda yang lapuk, untuk menimbulkan satu persepsi, satu gambaran yang buruk terhadap seseorang. Itu juga tuan-tuan adalah dilarang oleh agama kita. Apa faedah kita keluarkan perkara-perkara di sini di saat umat Islam mengejar Lailatul Qadar? Di saat umat Islam kita mengejar, bagaimana Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. Adakah dengan perbuatan kita menimbulkan persepsi, dengan kita menimbulkan gambaran buruk, mewujudkan satu fitnah baru ini, adakah ia merupakan amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada ketakwaan kita kepada Allah? Ini yang kita kena tanya diri kita. Kita tanya diri kita, adakah dengan komen sedemikian, adakah dengan posting sedemikian membawa aku lebih dekat dengan Allah, ataupun sebaliknya? Ini hamba nak pesan kepada netizen yang berada di luar sana, khususnya anak-anak muda yang berada di luar sana. Ambil kesempatan ruh Ramadan, ruh Ramadan ini, dalam suasana kita berlawan dengan wabak virus ini ataupun dengan wabak COVID-19 ini, kita menjadi insan, manusia yang lebih kuat dan semakin kuat berlawan dengan COVID-19 ini. Untuk apa dia? Untuk kita mencapai satu matlamat, makna negara kita bebas ataupun sifar daripada jangkitan COVID-19. Tapi kalau tak dengar kata tuan-tuan, tak dengar kata ataupun kecuaian kita dalam menjaga SOP dan sebagainya, kemungkinan wabak ini, penyakit ini mari semula. Dan kita difahamkan hari ini di negeri Kelantan tuan-tuan ada pula kes, kita tak salah mana-mana pihak lah tuan-tuan, cuma nak ayatnya kepada kita semua bahawa benda ni masih lagi dalam keadaan kita berjaga-jaga, kita pakat jaga-jaga, supaya apa dia? Supaya negara kita dan negeri kita bebas daripada wabak dan penyakit ini. Dan kembali kepada yang kita bincang sebentar tadi berkaitan dengan Ramadan. Adakah dengan pecutan akhir hari ini sudah mencapai 27 Ramadan, semalam ke-27 tuan-tuan, kita sedang mencari Lailatul Qadar, beribadat supaya bertepatan dengan Lailatul Qadar ini tuan-tuan. Kita nak mencapai sebelum habis 30 Ramadan ini, supaya kita mendapat tarbiyah Ramadan ini, kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Jadi kita nak bezakan kehidupan kita, daripada sebelum datang Ramadan, datangnya Ramadan, dan selepas perginya Ramadan. Kita kena ingat, Ramadan pergi dan kembali itu Ramadan, tetapi Tuhan kepada Ramadan itu ada. Siapa tuan-tuan? Allah. Jadi dalam menghadapi masalah ini tuan-tuan, kita lihat hikmah Ramadan di bulan Ramadan ini, hikmah Ramadan semasa pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala telah memberi satu amaran kepada manusia bahawa penyakit ini
Allah yang datang, ya, Allah Ta'ala yang izinkan, menyebabkan dia tersebar di seluruh dunia. Dan hikmah dia, tuan-tuan, kita lihat bahawa hari ini kita sebagai ketua keluarga, ya, sebagai seorang suami, ketua keluarga, ya, sebagai seorang ayah, ketua keluarga, kalaulah sebelum daripada ini kita dapat pergi solat tarawih di masjid, kita dapat solat berjemaah di masjid, dengan kuliah di masjid, namun hari ini tidak, ya, hari ini tidak. Kenapa? Pasal nak menyekat penularan wabak penyakit yang kita tak nampak ini. Jadi hikmah dia kita lihat, tuan-tuan, hari ini ayah-ayah, ya, ataupun anak-anak kita yang sudah usia dewasa, kita sudah mula. Kalau sebelum ini kita sembahyang dah ada imam, hari ini tidak, kita kena jadi imam. Jadi tuan-tuan, tak kira lah baca inna a'tayna dengan kuhu Allah, yang penting kita dah latih diri kita. Kita sebagai ketua keluarga, kalau kita tak mampu, kita boleh latih anak-anak kita. Jadi kita lihat hari ini satu suasana kehidupan the new normal, norma yang baru, sebagaimana kita lihat bahawa Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah sebut apa dia, tuan-tuan, kita harus sesuaikan keadaan dengan norma ataupun kebiasaan baru, new normal selepas daripada ini. Makna, tuan-tuan, hari ini kita sudah meletakkan diri kita di posisi yang terbaik. Sebelum daripada ini kita tengok imam jadi tok imam, hari ini kita jadi tok imam. Jadi ini satu pendedahan yang baik. Dan bagaimana kita nak menguruskan rumah tangga kita, menjadikan rumah kita ini, peranan dia, perjalanan dia, aktiviti dia sama dengan masjid. Inilah saat ketika kita mengambil peluang untuk bersama dengan ahli keluarga kita, ya. Kita ambil peluang ini untuk kita mewujudkan solat tarawih secara berjemaah di rumah. Dan walaupun begitu, tuan-tuan, kita masih ada dapat maklumat, ya, ada yang suami ni tak tak semaya tarawih. Pasal apa dia? Tak ingat surah-surah. Kita ada juga dapat maklumat, ya. Siapa semaya? Isteri dan anak-anak. Kemarin ada seorang hamba Allah Ta'ala datang ke pejabat, adalah minta sumbangan sikit. Amba tanya lebih kurang perjalanan ibadat, semayam, puasa dan sebagainya. Amba tanya, Kak, semaya tarawih lagu mana? Alhamdulillah Ustaz, cukup. Maya dengan keluarga ramai-ramai ke? Siapa tu email? Suami ke? Amba tanya. Senyap dia. Amba tanya sekali lagi, suami ada tak? Dia kata ada. Pasal apa dia tu email? Dok Ustaz, kita semaya dengan anak-anak. Suami? Suami tak maya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ada segelintir lagi masyarakat kita sebegitu, ya. Jadi amba harapkan dengan hikmah Ramadan, kita berada di suasana COVID-19 ini, supaya kita ambil kesempatan peluang yang ada ini untuk kita menjadi ketua keluarga yang baik, untuk kita menjadi ahli keluarga yang baik. Dan kita dapat ambil peranan, ya, bagaimana kita nak mewujudkan suasana majlis tadarrus, ya. Tadarrus di bulan Ramadan, tuan-tuan, sunnah Nabi SAW. Begitulah peristiwa Nabi bertadarrus dengan Jibril alaihissalam. Jadi kita wujudkan suasana tadarrus, solat tarawih berjemaah, semayam berjemaah di rumah ini, untuk kita menghidupkan rumah kita. Jadikan rumah kita ini, tuan-tuan, jangan jadikan rumah kita seperti kubur, jadikan rumah kita bercahaya dengan amalan-amalan dan kebaikan dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan sidang pendengar yang saya kasihi semua, dan sebagai akhirnya, sebagai kesimpulan yang saya ingin bagi tahu kepada kita semua bahawa ayat yang kita baca tadi, iaitu Allah Ta'ala sebut apa saja musibah, wa ma asabakum min musibatin, apa saja musibah yang menimpa kamu ataupun bencana yang menimpa kamu, itu ada kaitan fabima kasabat aydikum, ada hubung kait dengan tangan-tangan manusia yang melakukannya. Jadi di sini bagaimana kita nak memohon kemaafan kepada Allah, bagaimana kita nak mendapatkan pengampunan daripada Allah, maghfirah daripada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut wa ya'fu an kathir, wa ya'fu an kathir, Allah Ta'ala akan mengampun dosa-dosa kamu. Di sini mendatangkan satu hadis kursi yang Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, ya. Allah Ta'ala sebut yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, Allah Ta'ala berkata, wahai sekalian malaikat-malaikatku, intalaku ila abdi, kamu pergilah kepada hamba-hambaku.
Ini Allah Ta'ala sebut, in talaku ila abdi fasubbu alaihi al-bala'a sabba. Lalu kamu timpakan kepada hamba-hambaku tadi dengan pelbagai musibah dan bala. Bagi tuan-tuan, ingat wabak ini datangnya dengan izin Allah. Ya. Jadi Allah Ta'ala sebut, in talaku ila abdi fasubbu alaihi al-bala' sabba. Kamu pergi kepada hamba-Ku, kamu dapatkan mereka dan kamu timpakan kepada mereka macam-macam musibah. Apa Allah Ta'ala sebut? Fa inni uhibbu an asma'a sautah. Aku suka mendengar suara rintihan daripada hamba-hambaku. Tuan-tuan, Allah Ta'ala suka mendengar suara kita. Kesempatan Ramadan Al-Mubarak, di penghujung Ramadan, kita banyakkan doa kita kepada Allah. Antara doa yang kita kena banyak, iaitu tuan-tuan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta dengan Allah. Doa ini tuan-tuan, seboleh-bolehnya kita jangan tinggal setiap kali selepas solat. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ini selalu kita minta dengan Allah akan keampunan, kemaafan daripada Allah. Pasal apa tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, Allah Ta'ala kata fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Jadi tuan-tuan, mari sama-sama kita ambil semangat ataupun roh Ramadan pada tahun 1441 ini untuk sama-sama kita islah diri kita, bangkitkan semangat diri kita. Kalau zaman Nabi dahulu, bulan Ramadan, Nabi terpaksa berhadapan dengan peperangan seperti peperangan Badar, peperangan Al-Ahzab, Fathu Makkah dan sebagainya, umat Islam diberi kemenangan. Hari ini Allah Ta'ala uji kita. Kita ada juga peperangan, iaitu pertamanya peperangan kita melawan hawa nafsu kita. Syaitan dah tak ada, jin dah tak ada tuan-tuan, Allah Ta'ala dah ikat. Hari ini peperangan yang kita lawan adalah hawa nafsu kita. Dan yang kedua, peperangan yang kita hadapi hari ini adalah wabak coronavirus ataupun COVID-19, yang kita harap supaya di akhirnya Ramadan ini, pecutan akhir Ramadan, kita dapat ketakwaan ataupun la'allakum tattaqun. Dan di segi kerajaannya dalam menghadapi pandemik ini, menghadapi perintah kawalan pergerakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ini, akhirnya akan penamat dengan sifar ada wabak ataupun penyakit ini, yang perlu kita memberi kerjasama yang terbaik. Kita support kerajaan kita, kita backup kerajaan kita, kita bagi kerjasama yang terbaik kepada kerajaan kita untuk kita sama-sama memerangi penyakit ini. Mudah-mudahan kita diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dikasihi semua, saya rasa itulah 2-3 perkara yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ada beberapa perkara yang semoga kehidupan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.